Selamat pagi, hari ini kita masuk kepada bab 1 iaitu ubahan. Okey, ubahan ini datang dari perkataan apa? Iaitu ubah. Maksudnya, sesuatu ubah dan apa berlaku kepada benda sesuatu lagi. Kita tengok soalan A ini. Dia kata jumlah gaji berubah secara langsung dengan bilangan jam yang dia kerja. Nyatakan perubahan. Di sini dia kata perubahan jumlah gaji jika jam kerja dia adalah 2 kali ganda. Kalau kerja 2 kali ganda, apa perubahan kepada jumlah gaji? Bilangan jam kalau 2 kali ganda, maksudnya jumlah gaji pun jadi 2 kali ganda. Ini perubahan dia. Bilangan jam berubah 2 kali ganda, gaji pun ubah 2 kali ganda. Apabila jam kerja dia bertambah 30%, maksudnya gaji dia pun, jumlah gaji pun bertambah sebanyak 30%. Ketiga, kalau jumlah gaji adalah separuh, apa berlaku kepada bilangan jam? Kalau gaji dah separuh, maksudnya bilangan jam yang dia kerja adalah separuh. Nampak tak bagaimana jumlah gaji adalah dipengaruhi oleh bilangan jam ataupun bilangan jam dipengaruhi secara langsung oleh jumlah gaji. Kalau jam meningkat, kalau masa jam meningkat, jumlah gaji pun meningkat. Kalau jam bekerja dia menurun, betul, jam menurun, gaji pun menurun. Ini kita kenali sebagai berubah secara langsung. Simbol dia adalah yang macam ikan, berubah secara langsung. Okey, saya tulis sekali, macam ikan, berubah secara langsung. Kita tengok jadual yang ini. Dia ada nilai X dengan Y. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 2. Untuk tentukan sesuatu berubah secara langsung atau tidak, kita tengok apa yang hasil ini. Y bahagi X. Contohnya Y bahagi X. Apa yang kamu dapat ini kita dikenali sebagai K, iaitu pemalar. Kalau kita kira semua pemalar adalah sama, maka Y adalah berubah secara langsung dengan X. Kalau situasi di bawah ini, di mana dia bahagi Y per X kuasa 2, dia dapat 1, 3.5, 2.33. Maka ini Y tidak berkadar terus dengan X kuasa 2. So ingat, pemalar yang hasil keluar dia mesti sama. Contohnya yang ini semua adalah 7. Bagaimana dapat 7 ini? 7 bahagi 1. Jadi 7. 14 bahagi 2, 7. 21 bahagi 3, 7. Semua pemalar dia jadi 7. Contohnya RM7 beli 1 apple. RM14 beli 2 apple. RM21 beli 3 apple. Kita tahu bahawa pemalar dia iaitu 7. Maka ini kita kenali hubungan bentuk ubahan adalah Y berkadar langsung dengan X. Ini adalah hubungan bentuk perubahan. Bagaimana dengan ini? Saya dah kira untuk kamu. Y berubah secara langsung dengan mana? X kuasa 2 ke punca X? Kita tengok bahawa bila saya kira macam mana dapat 2 ini, iaitu 9 per Y adalah 6. 6 per punca 9 kita dapat 2. 8 per punca 16 dapat juga 2. Maka kita tengok pemalar untuk pembahagian ini adalah 2. Semua adalah 2, maka Y adalah berkadar secara langsung dengan punca X. Bukan dengan X kuasa 2, okey? Iaitu dengan punca X sebab nilai pemalar dia adalah 2. Okey, seterusnya. Kita tengok bahawa perubahan secara langsung iaitu ikan ini, macam mana diwakili menggunakan graf.
Okey, ini sini ada dua graf. Saya sudah plot untuk kamu plot sendiri, saya lakar sudah. Ya, ini kita tengok. Bila kita plot, kita dapat garisan menambah secara linear. Manakala yang ini pintas 5 ya. Manakala ini sentuh sifar. Mana satu jenis graf adalah berubah secara langsung, iaitu graf ini. Graf berubah secara langsung, dia mesti garisan lurus. Bila kamu plot dia lurus. Okey, saya katakan nombor 1 dia mesti lurus, garisan lurus, tak boleh bengkok-bengkok, dan dia mesti melintasi sifar. Melintas ataupun potong sifar. Sifar. Ini potong 5, so tidak boleh. Ini bukan berubah secara langsung. So, dia kata, tentukan sama ada Y berubah secara langsung. So, Y bukan berubah secara, Y tidak berubah secara langsung dengan X. Manakala yang ini, sebab dia telah memenuhi dua syarat, iaitu lurus dan melintasi sifar, maka Y berubah secara langsung. Saya tulis simbol sajalah. Y berkadar terus dengan bukan Y, maafkan saya. Ini dia kata X. Okey. Bukan X, Y. Mana Y dia? Y adalah jisim. Okey, so jisim beban berkadar secara langsung dengan X. Apa maksud berkadar secara langsung? Iaitu bila jisim itu semakin besar, kamu tengok pemanjangan spring pun semakin besar. Jisim meningkat, beban meningkat, pemanjangan spring meningkat. Jisim meningkat, pemanjangan spring meningkat. Kalau kamu nak buat, kita boleh kira 4Y bahagi X. Kita yang ini dapat 4, 8 bahagi 2, 4, 4. Kita perhatikan nilai pemalar K dia iaitu 4. Maka sekali lagi terbukti jisim beban adalah bekerja secara langsung dengan X. Seterusnya, sangat senang sahaja. Kalau dalam bentuk ikan, itu kita panggil sebagai hubungan. Tapi bila kamu tulis sama dengan, dia adalah persamaan. Contohnya soalan 1, Y berubah secara langsung dengan X. So, macam mana kamu tulis? Y, tulis saja Y berubah secara langsung, kamu tulis simbol ikan dengan X. Okey, X. Sudah, ini adalah hubungan. Bila saya nak tulis persamaan, tukar saja ikan kepada sama dengan, kemudian saya tambah satu huruf K. K iaitu apa? K ialah pemalar. Okey, seterus lagi. E berubah secara langsung dengan L kuasa 2. So, saya tulis E berubah secara langsung dengan L kuasa 2. Bila saya tukar kepada persamaan, saya tulis E sama dengan tambah satu huruf apa? Satu huruf K. Kemudian L kuasa 2. Seterusnya, kamu boleh cuba sendiri. Saya buat yang terakhir juga. F berubah secara langsung dengan punca kuasa 3G. So, G kuasa, dia bukan kuasa 3. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3G. Kalau dalam persamaan, F sama dengan K punca 3G. Seterusnya, kita nak kira-kira. Okey, kita tengok balik sebelum kira. Yang ini, kalau kamu dah dapat K dia, contohnya saya dapat K kira-kira 2 punca 3, apa yang berlaku? Iaitu bila saya tahu pemalar ini, asal saya tahu salah satu info atau informasi F, saya boleh cari G. Ataupun jika saya tahu G, saya akan dapat tahu F. Tapi langkah pertama kamu mesti cari apa? Langkah pertama kamu mesti cari K pemalar itu. Okey, maksudnya ada F, kamu boleh kira G. Ada G, boleh kira F. Tapi mesti tahu pemalar dia. Soalan kata, ungkapkan P dalam Q. Kalau ungkapkan, maksud dia nak dalam persamaan. Iaitu P sama dengan apa-apa Q. Maksud cari pemalar lah. Okey. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3. Tulis dalam bentuk persamaan.
P sama dengan KQ kuasa 3. Okey, tadi dia kata kalau ungkapkan maksudnya kita mesti cari apa? Kita mesti cari K. Nombor 1, kita mesti cari K. Itu maklumat kamu. Okey, macam mana cari K? Kamu mesti ada P dengan Q. Berapa P? P 36, Q 9. P 36, K Q 9. Kuasa 3. Sekarang kita nak cari yang K, maka kita pindahkan siapa? Kita pindahkan yang 9 kuasa 3 ini. Dipindah ke sebelah. Okey, pindah ke sebelah jadi apa? Pindah sebelah kepada jadi bahagi. So, dia akan jadi 36 bahagi 9 kuasa 3 sama dengan K pemalar. So, saya dapat kalkulator 4/81 adalah K. Kita sudah ada K, maka kita tulis semula persamaan iaitu P sama dengan K Q kuasa 3. Apa K itu? K adalah 4/81 kemudian Q kuasa 3. Ini kita sudah berjaya mengungkapkan P dalam sebutan Q. Satu lagi contoh iaitu soalan 2. Okey, ungkapkan Y dalam sebutan X. Kita tengok soalan, Y berubah secara langsung dengan X. So, kita ikut soalan, Y berubah secara, berubah secara langsung maksudnya ikan, X. Sekarang kita nak ungkapkan. Ungkap mesti tukar kepada sama dengan tambah satu simbol K. Pemalar K, X. Sekarang kita nak cari apa? Nak ungkap mesti hilangkan K, cari apa nilai K ini. Kalau nak cari nilai K, kita ganti Y dengan X. Y dengan X. Kita nak cari K, kita buangkan 8 itu jadi bahagi. Maka dia akan jadi 36/8 sama dengan K. Berapa kamu dapat? 36/8. 4.5. 4.5, okey. 4.5 adalah K kamu. Maka saya tulis semula guna yang ini, dia akan jadi Y sama dengan 4.5 K. Ini adalah persamaan kamu. Sekarang dia bagi kata, hitung nilai Y jika X adalah 12. Tadi saya ada beritahu bahawa jika kamu dah ada K, ada nilai, salah saya tulis, baru perasan bukan K lagi, X. Ada nilai X, kita boleh cari Y. Sekarang kita ganti, dia kata X jadi 12. So, kita tukar kepada kurungan, kita letak X jadi bukan 15, 12. Okey, kemudian tekan kalkulator, kamu akan dapat, cikgu pun tekan 54. Okey, 54. Okey, untuk soalan seterusnya, kamu boleh cuba sendiri, okey? Maksudnya, cari K, kemudian ganti nilai. Cari K, mesti cari K. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Bye-bye.